Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin. Kata musannif, dan ada pun roja itu, dan ada pun roja. Jadi di dalam kita melakukan ibadah mesti ada perkara yang membangkitkan ataupun sesuatu yang menjadi pemangkin untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dua perkara. Yang pertamanya sifat khauf, yakni takut ataupun bimbang dengan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khauf itu peranannya, tugasannya untuk menyekat diri kita daripada terus melakukan kemaksiatan. Dengan kita mengingatkan sentiasa di dalam hati kita tentang janji-janji ataupun ancaman-ancaman azab daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah akan mencegah diri kita ataupun nafsu kita daripada terus berseronok untuk melakukan dosa dan maksiat. Itu perlu kena ada di dalam diri kita sifat khauf, yakni takut ataupun risau ataupun bimbang terhadap ancaman-ancaman daripada Allah. Mana janji-janji yang tidak baik, janji-janji azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sendiri telah tahu dan yakin Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang tidak memungkiri janji. Sama ada Allah Ta'ala, apabila Allah Ta'ala menjanjikan perkara baik, perkara nikmat, pasti Allah Ta'ala akan menunaikannya. Begitulah sebaliknya dengan janji-janji, ancaman-ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala tentang azab sekiranya kita melakukan kemaksiatan. Pasti maknanya diri kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Ta'ala janji untuk mengazab orang-orang yang ingkar, orang yang melakukan maksiat. Jadi bagaimanakah cara untuk kita mencegah ataupun menegah diri kita untuk terus melakukan dosa dan maksiat? Tak lain dan tak bukan, di dalam diri kita mesti ada sifat khauf, yakni takut kepada Allah, takut, risau, bimbang dengan ancaman-ancaman azab daripada Allah. Dan untuk tidak menjadikan kita orang yang berputus asa daripada rahmat Allah, perlu juga di dalam diri kita ada sifat yang dinamakan roja, yakni harap kepada Allah. Harap maknanya yakin dengan harapan-harapan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan harapan-harapan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggi harapan kita kepada Allah. Tinggi harapan kita kepada Allah bahawasanya Allah Taala akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Tidak mustahil Allah Taala memberikan taufiknya dengan limpah rahmatnya kepada kita orang yang melakukan maksiat. Tidak menjadi mustahil kepada Allah untuk memberi pertolongan kepada kita sekiranya kita bersungguh-sungguh nak mendekatkan diri kepada Allah. Mesti kena ada harap di dalam hati kita, harap yang tinggi kepada Allah Ta'ala. Kerana kalau tidak ada harap ini di dalam hati kita, nescaya kita akan menjadi hamba yang berputus asa. Banyak orang yang berputus asa. Mereka merasakan bahawasanya mereka tidak diampunkan oleh Allah, mereka tidak diterima oleh Allah. Jadi sifat yang sedemikian akan menjadikan seseorang itu lebih jauh daripada Allah. Dia kata alang-alang dah buat dosa, alang-alang dah buat maksiat, alang-alang dah buat macam-macam jenis dosa besar ni, Allah Ta'ala dah tak terima aku dah. Jadi biarlah aku terus begini. Itu maknanya orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi dia makin lama makin jauh. Ibaratnya macam seorang anak yang lari daripada rumah contohnya, kerana terlalu takut dengan mak bapak dia, tak ada harapan di dalam hatinya yang ibu bapanya akan memaafkan dia. Nescaya dia tak akan balik, dia tak akan pulang.
Tapi kalau dalam hatinya ada harapan, boleh jadi mak bapak dia akan maafkan dia, akan terima dia, akan ampunkan dia. Insya-Allah dengan adanya harapan yang sedemikian di dalam hati anak tadi, insya-Allah dia akan balik. Jadi kita pun dengan Allah gitu. Kalau kita tak ada harap kepada Allah, nescaya kita akan terus jauh. Kita akan terus jauh dengan maksud akan terus meninggalkan ibadah. Kita akan terus membuat perkara-perkara maksiat. Itu maksudnya kita semakin jauh. Tapi kalau dalam hati kita ada harapan yang tinggi, keyakinan yang tinggi dengan janji-janji baik daripada Allah. Sebagai contohnya, Allah Ta'ala akan memberi pertolongan sekiranya kita bersungguh-sungguh. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang bersungguh-sungguh kepada kami, kata Allah Ta'ala, nescaya kami akan memberi pertolongan. Kami akan tunjukkan jalannya, tapi dengan syarat bersungguh-sungguh. Ini kata-kata firman-firman Allah Ta'ala yang sebenarnya nak memberi harapan kepada kita yang banyak melakukan kemaksiatan. Baik, ada pun kata musannif, ada pun roja, maka iaitu roja mengembang akan hati dengan menyebutkan anugerah Allah Ta'ala dan kurnianya Allah. Maksudnya sentiasa hati kita mengingat, hati kita menyebut-nyebut, mengingat-ingat tentang anugerah pemberian Allah Ta'ala, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha bersifat dengan kasih sayang, maha pengasih, maha pengampun. Allah Ta'ala maha mengetahui hamba-Nya. Allah Ta'ala maha mengetahui kesukaran hamba-Nya untuk melakukan ketaatan. Perlu berhadap dengan pelbagai jenis halangan, dugaan, cabaran, bala dan macam-macam lagi. Ada gangguan syaitan, ada gangguan nafsu, ada gangguan dunia, ada gangguan makhluk. Sebab itulah Allah Ta'ala sangat-sangat memberikan kemaafan, keampunan kepada hamba-hambanya yang tidak berputus asa. Yang penting kita jangan putus asa. Jangan putus asa kepada Allah, jangan putus rahmat. Putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala itu dosa besar. Seperti contoh, dia merasakan Allah Ta'ala takkan menolong dia. Kita rasa Allah Ta'ala takkan tolong kita, Allah tak boleh tolong kita, mustahil Allah Ta'ala boleh ubah kehidupan kita daripada maksiat jadi orang yang taat. Ini adalah suatu kesalahan. Ini adalah suatu sifat kecelaan di dalam hati hamba, yang mana hamba tersebut telah bersangka jahat dengan Allah. Jangan bersangka jahat dengan Allah. Kalau kita bersangka jahat dengan Allah, kita pasti akan mendapat kecelakaan. Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, yang maksudnya barang mana ana 'inda dhanni 'abdi, aku di sisi sangkaan hamba-Ku. Macam mana hamba menyangka kepada Allah? Kalau hamba tadi bersangka baik dengan Allah, dia bersangka baik dengan makna Allah Ta'ala pasti menolong dia, pasti membantu dia satu masa nanti. Buat masa sekarang ni Allah Ta'ala belum lagi nak bantu dia, kerana Allah Ta'ala nak tengok betapa bersungguhnya dia nak mencari keredaan Allah Ta'ala. Dia bersangka baik dengan Allah. Allah Ta'ala tidak menzalimi diri dia. Allah Ta'ala senantiasa mengasihi, menyayangi dia. InsyaAllah kebaikanlah yang dia akan perolehi. Kita ni senantiasa duduk di dalam kebaikan daripada Allah Ta'ala. Buktinya mana? Pada waktu, pada saat dan pada ketika ini kita masih lagi diberi pinjam oleh Allah dengan pelbagai jenis nikmat. Walaupun hidup kita, rezeki kita sempit, tapi kita masih lagi diberi nyawa oleh Allah, diberi sihat oleh Allah. Betul? Bukankah tu kebaikan daripada Allah? Hari ni kita makan nasi berasa lazatnya. Kalau lauk berasa lauk, berasa manisnya, berasa masinnya. Lena tidur, makna selesa duduk, selesa berjalan. Bukankah itu kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Jangan kita sangka kebaikan daripada Allah ni dengan makna Allah menjadikan kita orang kaya dah. Bukan tu. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Yang nama rezeki ni macam-macam. Rezeki ni luas. Bukan semata-mata rezeki itu RM. Rezeki itu bukan RM. Bukan semata-mata duit. Sehat, rezeki. Boleh beribadah, rezeki. Diselamatkan daripada perkara maksiat, rezeki. Boleh melihat, boleh memandang. Suami, dapat suami yang baik, rezeki. Dapat isteri yang baik, rezeki. Dapat anak-anak yang soleh-solehah, rezeki. Dapat kawan-kawan yang baik, rezeki. Jadi macam-macam rezeki. Jangan kita faham rezeki ni duit. Jangan. Jadi kena ada harap yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dengan apabila di dalam hati kita ada harap kepada Allah, kita tidak akan berputus asa untuk terus bangkit. Maknanya berusaha memperbaiki ibadah kita. Tak boleh cuba lagi, tak boleh cuba lagi, tak boleh cuba lagi. Itulah menunjukkan dia seseorang hamba yang bersungguh-sungguh kepada Allah. Dan setiap kesungguhan, setiap pengorbanan di dalam kesungguhan dia nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu adalah pahala. Allah Ta'ala tahu betapa sukarnya hamba nak mendirikan ketaatan kepada Allah. Allah tahu betapa sukarnya lah hamba ni nak mentaati perintahnya, nak kena lawan hawa nafsu, nak kena lawan syaitan dan macam-macam, barulah hasil ketaatan. Ini usaha, tak boleh usaha lagi, tak boleh usaha lagi. Jangan berpegang kepada diri kita sendiri, jangan percaya kepada diri kita sendiri. Sebaliknya percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Kalau kita percaya kepada diri kita, maknanya kita mempercayai makhluk. Diri kita ni makhluk. Jangan yakin pada diri, yakin pada Allah. Bila kita yakin pada diri kita, di sinilah nanti kita mudah nak berputus asa. Sebab apa? Kerana diri kita tak sempurna. Kita tak sempurna. Bila kita kata kita berpegang, kita yakin dengan diri kita sendiri, bererti kita yakin dengan sesuatu yang serba-serbi, kekurangan, yang ilmunya kurang, yang kesabarannya kurang. Kemudian yang bergantung pula semata-mata bergantung kepada Allah. Kita berpegang kepada sesuatu yang tidak sempurna. Tapi kalau sebaliknya hati seseorang itu bergantung kepada Allah, yang mana Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha sempurna, kudrat iradahnya sempurna, ilmunya sempurna, kasih sayangnya sempurna, boleh memberi berkah, perbuatannya boleh memberi berkah, boleh memberi. Adapun diri kita tak boleh memberikan apa-apa pun. Diri kita makhluk. Jangan percaya kepada diri kita sendiri, tapi percayalah kepada Allah yang maha berkuasa, yang tidak mustahil nak mengubah hidup kita daripada tak baik kepada yang lebih baik. Tapi dengan syaratnya, pada adatnya kita yang terdahulu kena bersungguh-sungguh berusaha. Walaupun pada akal kita percaya dan yakin, tidak mustahil Allah Ta'ala nak mengubah diri kita daripada jahat kepada jadi orang yang soleh dengan tidak berusaha. Akal kita boleh percaya perkara itu harus bagi Allah, tapi Allah Ta'ala nak tengok hamba dia berusaha, bermati-matian berusaha, tak boleh cuba lagi, jatuh tersungkur bangun lagi. Tu menunjukkan dia bersungguh. Kata Ibn Atha'illah As-Sakandari, tanda-tanda hamba itu percaya kepada dirinya, tidak percaya kepada Allah. Buktinya apabila dia tergelincir, maknanya apabila dia terjatuh di dalam kemaksiatan, nescaya dia akan terus meninggalkan ketaatan. Dia tak nak bangkit dah beribadah, dia tak nak teruskanlah lagi buat baik. Dia kecewa dengan diri dia sendiri. Tapi kalau hamba tu percaya kepada Allah, kalau dia gagal, kalau dia jatuh, kalau dia tersungkur, kalau dia terduduk, dia tetap akan bangun, terus berusaha kerana mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala. Itulah bukti hamba tadi berpegang kepada Allah. Kalau berpegang pada diri sendiri sampai satu masa, bila gagal, kita akan kecewa. Kita tak nak bangkit dah. Fed up dah kita. Na'udzubillah min dzalik.
Jadi harap dengan anugerah Allah, yakin dengan anugerah Allah, yakin dengan kurniaan Allah, dan mensenangkan hati kepada keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lapang dada kita, melapangkan, jangan merasakan sempit rahmat Allah taala tu, merasakan luasnya rahmat Allah taala. Allah taala ni Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Sifat kasih sayang Allah Ta'ala tu tak sama dengan sifat kasih sayang manusia ataupun makhluk. Tengok contohnya pada malam ini, pada saat ini, pada detik dan ketika ini, kita dipanggil oleh Allah, kita dijemput oleh Allah, kita diberi taufik oleh Allah untuk datang solat berjamaah, untuk mendengar tazkirah, yang mana berada di dalam taman-taman syurga ni. Kata Nabi SAW, orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu ni, majlis zikir, adalah tetamu Allah. Tapi tengoklah tetamu Allah yang datang ni bukan orang baik. Yang tukang baca kitab ni pun bukannya orang baik, bukan orang maksum, ada dosa, ada maksiat macam biasa. Yang Allah suruh kita langgar, yang Allah larang kita buat. Tapi punyalah kasih sayang Allah. Orang yang maksiat macam kita ni Allah jemput, Allah panggil jadi tetamu. Kalau manusia lah, tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat, kalau dia nak buat majlis, ghalibnya dia panggil orang yang ikut cakap dia ke orang yang lawan cakap dia. Kalau kita nak buat majlis musuh kita nak panggil tak? Panggil kau? Panggil tak? Panggil lah juga, takut orang cakap tak panggil dah. Panggil lah juga, tak nanti orang khabar tak panggil. Ghalibnya orang yang tak nak ikut cakap gitu kita tak panggil dah. Orang buat khianat dengan kita tak akan panggil dah. Orang buat dongki dengan kita tak panggil dah. Sebab apa? Tak nak ikut cakap gitu. Tak nak ikut kemahuan kita. Jadi kalau kita buat majlis, kita tak panggil puak-puak ni, kita panggil orang yang sebulu kan gitu. Tapi Allah dah, yang melawan ni lah yang dia panggil. Yang tak semayang, yang semayang ujung-ujung waktu, yang dalam hati banyak penyakit hasad, dengki, takabur, ujub, riya, Allah panggil. Ini semua maknanya ni benda yang kita buat ni adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Yang Allah larang kita buat, yang Allah suruh kita buat tapi tak sempurna. Tapi Allah panggil juga jadi tetamu ni. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita. Nak pujuk kita, Allah nak pujuk kita, nak pujuk hati kita. Maknanya belum terlambat, belum terlewat nak memperbaiki ibadah. Belum terlewat lagi nak memperbaiki ibadah. Berdosa-berdosa pun Allah panggil jadi tetamu dia duduk dalam majlis ilmu. Nabi bersabda, yang maksudnya orang yang datang majlis ilmu tu, majlis zikir tu tetamu Allah Ta'ala. Dah apa jamuannya? Kalau dah kata tetamu, mesti ada jamuan. Apa jamuan Allah Ta'ala pada tetamu dia? Jamuan dia keampunan, kerahmatan, hidayah, maghfirah, redha, ilmu. Itulah jamuan yang Allah bagi pada tetamu-tetamu dia yang banyak buat dosa, banyak buat maksiat. Allah Ta'ala bagi sesuatu yang tak ada nak diletakkan nilainya di atas dunia ni. Nilai hidayah, nilai ilmu, nilai redha, nilai keampunan. Tak boleh beli. Kita orang nombor satu dalam dunia ni pun tak boleh beli keampunan Allah. Tak boleh. Ya Allah, aku ada 30 juta ni, kampunkanlah dosa kecil aku nak bayar ni. Tak boleh. Tu mahal. Tu harapan tu semua harapan yang Allah Ta'ala bagi. Supaya kita tidak berputus asa untuk terus beribadah. Cuba lagi. Sampai bila? Sampailah nyawa kita diambil oleh
oleh Allah. Maka matilah hamba tadi dalam keadaan matilah hamba tadi dalam keadaan sedang bersungguh-sungguh nak mencari redha Allah. Dia mati itu dalam keadaan dia hamba yang bersungguh nak mencari redha Allah. Mulianya lah pangkat di sisi Allah. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan ini pula jumlahnya perhimpunan daripada khawatir tiada kuasa bagi hamba, dan rojak itu iaitu kuasa dan dapat dikerjakan, iaitu menyebutkan kurnia. Makna sentiasa mengingatkan kurniaan Allah. Ingat, aku ni tak semayang pun, Zuhur tadi tak semayang, Asar tadi tak semayang, Maghrib tadi tak semayang, masih lagi dapat hidup, masih boleh makan lagi, masih boleh minum lagi. Tu. Ingatkan kurniaan Allah Ta'ala. Ingatkan kurniaan Allah, lemah lembut Allah Ta'ala atas diri kita. Maha lemah lembut Allah Ta'ala atas diri kita. Lawan-lawan pun dia tolong juga kita makan. Kalau buat maksiat, dia tak bagi makan, dia sekat nafas kita ke, tak bagi bernyawa ke, sakit kita. Susah hidup kita ni dah. Duk langgar perintah Allah pun makan macam biasa, gembira macam biasa itu. Dan kuasa dan keluasan rahmatnya, rahmat Allah Ta'ala tu tidak ada penghujung. Luas rahmat Allah Ta'ala, luas, tak ada sempadan rahmat Allah Ta'ala ni. Dan terkadang dinamakan rojak pula, yakni rojak juga berkehendak akan mukhatir, yakni perkara yang ditakut kebinasaan, dengan istisna. Dan dikehendaki daripada bab ini, bab rojak, iaitu yang pertama, iaitu menyebutkan dan mengingatkan kurnia Allah Ta'ala dan luas rahmatnya, mengingatkan luasnya lah, betapa luas rahmat Allah Ta'ala atas segala hamba-Nya, atas sekira-kira mengkembangkan hati dan menyenangkan hati dengan rahmat Allah Ta'ala. Dan lawannya iaitu putus asa. Putus asa, dia berasa Allah Ta'ala tak boleh tolong dia dah, dia berasa dia tak ada peluang nak jadi baik dah. Tu makna sempit hati dia tak luas. Hatinya sempit, merasakan Allah tak boleh nak tolong dia. Dia putus asa, dia berasa dia tak boleh jadi baik, padahal tak jadi payah pun, tak jadi kesukaran pun pada Allah Ta'ala tu nak mengubah seseorang hamba-Nya daripada jahat jadi baik, daripada kufur jadi beriman. Cuba tengok kisah para tukang-tukang sihir Fir'aun tu. Tak sampai sehari daripada duduk dalam kapi lama dah, menyembah Fir'aun lagi, dengan sihirnya lagi. Tapi dalam sekelip mata je Allah Ta'ala ubah dia menjadi orang yang beriman kepada Allah, lalu mati sebagai syahid di sisi Allah. Tak jadi pelik. Allah Ta'ala kehendak jadi. Tapi kita Allah Ta'ala tak pilih macam tu. Apa pula hikmahnya? Hikmahnya supaya kita dapat mengumpul banyak pahala, berusaha cari ilmu, melawan hawa nafsu. Cuba tak boleh lagi, cuba lagi, harap lagi, cuba lagi. Hatinya bergantung pada Allah, berhajat kepada Allah. Itu semua pahala. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Ramai orang yang lebih jahat daripada kita lagi. Kita berasa kita jahat, ada orang lebih jahat lagi daripada kita, tapi tengok dia boleh berubah menjadi orang yang sangat-sangat baik. Jadi dalam bab ni ada juga makna perlu kita tengok orang lain, bukan tengok maksiat orang lain tujuan nak menghina dah. Tengok kesungguhan orang tu. Berpuluh tahun duduk dalam dosa, dalam maksiat, dengan zinanya, dengan arak, dengan judi, dengan bunuhnya, tapi tengok dengan sebab dia bersungguh jadi kekasih Allah. Jadi kekasih Allah. Dah kita jahat, kita ada ke sampai kita bunuh orang? Berapa orang dah kita bunuh? Berapa banyak perempuan dah kita zina? Berapa tong dram arak dah kita tonggang?
Tak adalah sampai tahap tu dah. Orang yang lebih berat daripada kita pun tengok, tapi apabila dia bersungguh, Allah Ta'ala tolong dia. Jadi kekasih Allah Ta'ala. Kita apalah sangat. Bukan di situ nak merasakan diri tak ada berdosa dah. Perlu kena ada rasa macam tu supaya tidak tak putus asa. Supaya kita tak putus asa. Tengok orang yang jauh lebih teruk daripada kita, tapi dia berusaha bersungguh jadi orang baik. Jadi putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala ni dosa. Dan iaitu ingat akan luput rahmat Allah Ta'ala dan kurnianya, dan memutuskan hati daripada yang demikian itu. Dia kata tak ada harap dah Tuhan nak tolong dia. Tuhan tak boleh tolong dia. Tuhan takkan tolong dia. Biarlah aku macam ni. Alang-alang dah jadi jahat ni. Biarlah sampai mati macam ni. Tu contoh. Itulah contohnya orang yang putus daripada rahmat Allah Ta'ala. Dia akan semakin jauh. Sebab tu kena ada rojak, harap. Bila ada harap, kemudian harapan tu tinggi, kita akan berusaha, kita akan bersemangat. Kalau awal-awal lagi dah tak ada harapan, awal-awal dah tak ada harapan dalam hati kita, tak harap Allah tolong kita. Tak ada lah, kita tak akan usaha dah. Kalau macam kita nak berlumba di garisan permulaan tu, bila dalam tiap-tiap hati pelumba tadi tu ada harapan boleh menang, tengok dia bersungguh sebab dia ada harapan nak menang. Tapi kalau awal-awal permulaan tu tak ada harap nak menang, dia pulah throttle pun pulah lebih kurang je lah. Jangan tak ada nama masuk dalam perlumbaan. Jangan tak daftar. Asalkan ada nama dah lah. Nak menang tak ada harapan lah. Jadi dia tak bersungguh lah. Tapi bagi orang yang bersungguh, dia pula sehabis-habis pula. Sebab dia ada harapan yang tinggi, dia boleh menang. Begitulah juga hamba. Bila harapannya tinggi, Allah akan tolong dia, Allah akan bantu dia, Allah akan ampun dengan dia, Allah akan bagi dia rahmat, Allah Ta'ala akan bagi dia taufik, dia akan bersungguh-sungguh. Dia tak putus asa. Tapi kalau putus asa, tak nak dah semayang pun tak mau buat apa nak semayang. Buat apa nak mengaji, aku orang jahat, Allah Ta'ala tak ada nak tolong aku dah. Dia akan jadi macam tu. Na'udzubillah min dzalik. Dan iaitu putus asa daripada rahmat Allah. Dan di dalam hati hamba tadi merasakan luput dah, hilang dah rahmat Allah Ta'ala atas diri dia. Allah Ta'ala tak akan bagi dia rahmat, Allah Ta'ala tak akan bagi pertolongan, Allah Ta'ala tidak akan memberikan kurniaan, Allah Ta'ala tak akan bagi pertolongan pada diri dia. Itu katanya musannif adalah maksiat yang semata-mata. Itu maksiat yang semata-mata di dalam hati. Dan rojak itu fardu. Rojak ni mana harapan yang tinggi kepada Allah, harap dengan rahmat Allah, pertolongan Allah ni adalah fardu. Apabila tiada jalan bagi melepaskan daripada putus asa itu, melainkan dengan harap tadi. Jadi harapan ni kepada Allah ni adalah merupakan satu kefarduan di dalam hati kita, tiap-tiap laki-laki perempuan, tiap-tiap hamba, hati hamba. Harap pada Allah tu fardu, mesti kena ada harap yang tinggi dalam hati terhadap Allah. Dan jika ada dapat jalan yang lain yang melepaskan putus asa itu, maka iaitu jatuh sunat lah. Kalau dengan tak ada harap tapi ada jalan lain yang boleh membangkitkan diri dia untuk beribadah, maka harap tadi jadi sunat, tak jadi fardu. Kemudian daripada ia i'tiqadkan pada jumlahnya, pada perhimpunannya di dalam anugerah Allah Ta'ala dan keluasannya rahmat, keluasan pemberian Allah dan rahmatnya Allah Ta'ala.
Dan muqaddimat sebagai rojak itu 4. Makna pendahuluan daripada sifat rojak di dalam hati itu ada 4 perkara. Pertama, engkau sebut dahulu kurnia Allah Ta'ala kepadanya daripada ketiadaan mendahulu bagi amal. Ingat kan, apakah kurniaan Allah atas diri kita? Apa yang Allah Ta'ala dah kurniakan kepada diri kita? Kalau kita hidup sekarang dah 40 tahun, berapa banyak dah kurniaan Allah Ta'ala atas diri kita? Kalau Allah Ta'ala tak nak tolong kita, daripada dulu lagi Allah Ta'ala tak ciptakan kita dah. Daripada dulu lagi Allah Ta'ala takkan hidupkan kita dah. Ni dah puluh tahun dah hidup, puluh tahun tak pernah tinggal guna nikmat Allah Ta'ala. Bukankah tu kurniaan Allah Ta'ala atas diri kita? Kita kata Allah Ta'ala tak mengurniakan kepada kita. Ni hidup ni, boleh bercakap ni, boleh berfikir ni, boleh memandang ni, boleh bernafas ni. Bukankah kurniaan Allah? Ke siapa yang bagi? Kita beli ke? Kita buat sendiri ke? Gerak-geri kita ni, jasad kita ni, anggota tubuh badan kita ni, organ-organ yang ada dalam tubuh badan kita ni, akal kita ni, kita buat sendiri ke apa? Semua tu kurniaan Allah atas diri kita. Mana pula Allah Ta'ala tak tolong pula? Allah tolong, kita yang tak sedar. Kita yang tak sedar, kita yang tak berterima kasih dengan Allah atas nikmat. Dan tiada ada yang mensyafaatkan akan dia kepadanya. Tak ada yang akan menolong kita, melainkan Allah Ta'ala lah. Daripada kurniaan Allah Ta'ala itulah yang menjadi asbab menolong kita hidup atas dunia ni. Kita hidup ni atas pertolongan Allah Ta'ala. Bahkan kita tak pernah minta pun. Kita tak pernah minta pun semua ni. Tak pernah minta pun semua ni. Tapi semata-mata limpah rahmat Allah Ta'ala, Allah kurniakan kepada kita 2 biji mata, boleh melihat, ada akal pula, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada tumbuhan, ada binatang. Itu semua kurniaan. Pernah tak kita minta? Tak pernah minta. Tak pernah minta. Allah dah siapkan. Sebelum kita ada, Allah dah siapkan dah semua ni. Di antara hikmahnya, faedahnya nak menolong kita beribadat. Siapa pernah minta, ya Allah, besok kalau aku lahir atas dunia, kau bagilah cahaya supaya mudah aku nak berjalan. Lepas tu kau bagilah aku udara supaya mudah aku nak bernyawa. Kau bagilah aku kaki tangan, mudah aku nak berusaha. Tak pernah minta pun. Tapi lahir-lahir ada semua dah. Punya banyaknya kurniaan Allah Ta'ala, sampai tak terkira punya banyak, tak terhitung punya banyak nikmat kurniaan Allah Ta'ala. Tapi dah kita ni hamba, bila dah terlalu banyak kita lupa. Dah terlalu banyak duduk dalam nikmat sampai terlupa. Tak boleh kira dah berapa banyak nikmat. Dalam sedetik, dalam sesaat, berapa banyak nikmat Allah Ta'ala yang kita ambil, yang kita guna. Dalam sedetik, dalam sesaat, berapa banyak nikmat Allah yang kita guna. Ini kan hidup kita bukan sedetik. Kita hidup dah berpuluh-puluh tahun. Kalau nak dibayar, tak terbayar. Nak menyawa bayar RM50 sehari menyawa. Nak memandang bayar sekian harga pula dah. Nak bergerak bayar sekian. Tak terbayar gitu. Mati hidup balik pun tak boleh bayar. Tapi Allah bagi percuma je. Ingatkan, pertama ingat kurniaan Allah. Ingatkan kurniaan Allah Ta'ala, yang dengan kurniaan Allah Ta'ala tu boleh menolong kita, membantu kita. Kedua, menyebutkan barang yang dijanjinya Allah daripada berpanjang pahalanya. Ingatkan pahala-pahala yang Allah Ta'ala nak bagi itu berkekalan sampai bila-bila. Dan besar pemberian Allah Ta'ala. Besar makna mulia pemberian Allah. Mulia, tak ternilai, bukan tak ada nilai, tidak ternilai harganya nikmat Allah Ta'ala. Dan karamahnya, makna kemuliaannya.
kemuliaan kurniaan Allah Ta'ala, kemuliaan nikmat Allah, sekira-kira semata-mata kurnianya dan kemurahannya kita dapat ni semata-mata pemberian Allah. Allah kendak nak bagi, tak kira lah. Sebab itulah tak kira kita baik, kita tak baik. Allah bagi sama rata je. Sama rata je atas dunia Allah bagi. Yang baik, yang tak baik, yang Islam, yang kafir, yang munafik, yang taat, yang maksiat, Allah bagi sama rata. Semua dapat contohnya nikmat. Waktu 24 jam setiap hari. Semua sama. Orang kaya pun dapat 24 jam, orang miskin pun dapat 24 jam, orang hidup sederhana pun 24 jam, orang semayang pun dapat 24 jam, orang tak semayang pun, orang mengaji, orang tak mengaji, orang dedah aurat, orang tutup aurat, orang minum arak, orang berzina, semua dapat 24 jam. Sama. Bahkan kadang-kadang makin meninggalkan Allah, makin meninggalkan agama, makin banyak lagi kurniaan Allah atas diri. Makin jauh daripada agama, makin kaya raya, makin mewah, makin hebat. Tapi itu berbahaya. Itu dah nama kebencian Allah dah. Istidraj dah nama dia. Istidraj makna Allah memberikan nikmat yang melimpah ruah ke atas hamba-hambanya yang derhaka kepada Allah, supaya hambanya terus dibalakan dengan dosa dan maksiat sampai mati. Tak semayang makin kaya, tak semayang makin kaya, makin hebat, makin senang hidup. Tak semayang, tak mengaji, minum arak, buat maksiat, makin kaya, makin senang, makin hebat, makin masyhur, makin selesa hidup. Ingat, itu kebencian Allah, namanya istidraj. Tapi Tuan Em punya diri perasan dia disayang oleh Allah. Tuan Em punya diri, dia berasa yang diri dia dikasihi oleh Allah. Sebab apa yang dia nak dapat, rezekinya luas. Padahal Allah benci. Samalah bandingannya dengan orang kafir. Tengok orang kafir, dia sembah patung, dia sembah berhala, bahkan kadang-kadang dia mencela Allah, tapi hidupnya lebih mewah, makannya lebih mewah daripada kita lagi, duitnya lebih banyak daripada kita lagi. Padahal dia syirik kepada Allah. Adakah nikmat-nikmat tu tanda Allah sayang? Dah, jawabnya itulah tanda kebencian Allah. Supaya Allah Ta'ala balakan dia dengan kesenangan tadi, supaya dia terus lena, lalai dengan kesesatan dia, sehingga dia matilah dia dalam kesesatan. Kalau yang Islam tadi, yang mukmin tadi, hingga dia lekakan oleh kesenangan tadi, sampai tahap Allah benci dah dia. Allah kata seolah-olah kalau kita ambil lah. Banyak mana kau nak ambil lah. Tapi ingat, nanti diazab oleh Allah. Sekarang ni kau ambil lah. Kau nak kaya macam mana? Kau kaya lah. Tak nak semayang, biarlah. Tak nak ikut agama, ikutlah. Makanlah, ambil lah. Siap. Itu namanya kebencian Allah Ta'ala. Ulama buat bandingan macam istidrak ni macam nak tangkap ayam. Macam nak tangkap ayam. Kalau kita tak nak tangkap, kita bagi dia beras, kita bagi dia jagung, bagi segenggam je sekali. Sehari segenggam. Tapi kalau time kita nak tangkap dia, nak sembelih, ada segenggam kita tabur. Dah, setengah karung kita taburkan. Setengah karung kita taburkan, dedak taburkan apa tadi, jagung tadi. Tujuan apa? Nak sembelih. Istidrak ni macam tu lah. Kalau faham cerita ayam tadi, fahamlah cerita istidrak ni. Allah bagi. Sebab apa? Allah nak azab dia, na'udzubillah min zalik. Bukan tanda Allah sayang dah. Kita tabu ayat, tabu beras sampai setengah karung tu bukan tujuan nak biar dia besar lagi dah, nak sembelih hari tu. Jadi jangan seronok. Kita tak semayang makin kaya, tak semayang makin mewah. Dahaka pada mak bapak makin mewah hidup. Siap. Ingat, bukan tanda kasih Allah tu, tanda Allah dah benci sebenci-bencinya, na'udzubillah min zalik. Orang yang diistidrak ni diri dia tak sedar. Min haitsu la ya'lamun. Allah Ta'ala istidrak atas mereka itu sehingga mereka pun tak tahu, mereka pun tak sedar yang dia sedang duduk di dalam istidrak. Dia pun tak sedar
Kerana duk berseronok dengan kesenangan kenikmatan tadi, dia tak sedar yang dia sedang dibenci oleh Allah. Mati dalam kebencian. Nauzubillah min zalik. Jangan perasan aku ni Allah sayang. Aku ni Allah sayang. Allah sayang apa kita buat? Kita banyak buat benda yang Allah larang, yang Allah suruh kita tak buat, yang Allah larang kita buat. Keduanya menyebutkan barang yang dijanjinya Allah daripada panjang pahalanya dan besar pemberiannya dan karamahnya sekira-kira semata-mata kurnianya Allah dan kemurahannya Allah. Tiada jalan istihqaq kamu akan dia pada fa'il, mana pada perbuatan kamu. Kerana jikalau ada ia atas kira-kira perbuatan kamu, nescaya adalah ia sekurang sesuatu dan sekecil pekerjaan, yakni tiada diberikan seumpama janjian itu kerana sangat hakir amal kamu. Ingatlah yang Allah bagi ini bukan sebab amalan kita. Contohnya kalau kita orang yang semayang, kita orang yang puasa, kita orang yang tutup aurat, kita orang yang mengaji, kita orang yang mengajar, kita orang yang banyak berderma, kita orang yang banyak buat ibadat, kemudian kita dapat nikmat. Ingat, nikmat tu bukan asbab amal yang kita buat. Kalaulah nikmat kurniaan Allah Ta'ala tadi tu Allah Ta'ala nak bagi dengan sebab amal tu, nescaya kita tak akan dapat sesuatu pun anugerah daripada Allah. Sebab apa? Kerana terlalu keji, terlalu jijik, terlalu kotor, terlalu tak sempurnanya ibadat yang kita buat. Tak padan nak bagi nikmat Allah Ta'ala ni dengan sebab sembahyang kita. Tak. Sebab apa sembahyang kita tak sempurna? Hati kita kotor. Maksiat buat hari-hari. Sebab itulah nikmat ni semata-mata kurniaan Allah, bukan sebab amal kita. Bukan. Sebab itulah masuk syurga pun bukan dengan sebab amal, semata-mata limpah kurniaan Allah. Semata-mata pemberian Allah, bukan sebab ibadat yang kita buat. Jadi bukan nak makna apa yang kita dapat tu bergantung dengan amal kita dah. Amal kita ni lekeh, amal kita tak sempurna. Bahkan amal kita ni banyak rosak. Banyak dah semayang, banyak dah puasa, banyak dah baca Quran, banyak dah qiyamul lail, banyak dah solawat, banyak dah istighfar macam-macam. Tiba-tiba kita duk ngumpat orang, berdengki orang. Bukankah benda-benda tu menjadi asbab dah habis dah pahala yang kita buat? Bukankah benda-benda tu adalah sifat-sifat yang merosakkan pahala ibadat? Dan waktu kita mengumpat tu, waktu kita berdengki tu, waktu kita bersangka-sangka jahat tu, kita masih lagi mendapat nikmat Allah. Sambil-sambil mengumpat, sambil makan, sambil-sambil mengumpat, sambil minum, sambil duduk pelaga-pelaga orang. Dapat nikmat, makan, minum, boleh melihat. Sebab itulah nak nikmat yang kita dapat bukan sebab amal kita. Amal kita banyak rosak dah. Semata-mata kurniaan Allah, kasih sayang Allah atas diri kita. Sebab katanya musannif, kalau kita kata kita dapat hidup, dapat makan, dapat minum, dapat rezeki macam-macam ni sebab amal kita, sebab kita orang yang semayang, jawabnya kita tak akan dapat apa pun kurniaan daripada Allah. Kerana tak ada nilai pun ibadat yang kita buat tu, kerana terlalu hakir, terlalu hinanya amal yang kita buat. Tubuhnya menghadap kiblat. Contoh dalam semayang, tubuhnya menghadap kiblat, tapi hatinya tak ingat pun kepada Allah dalam semayang. Itulah contoh tak sempurnanya ibadat kita. Itulah contohnya tak sempurna ibadat kita. Tubuhnya, kepalanya sujud, dahinya diletakkan atas bumi, sujud, tapi hatinya sombong. Hatinya tak takabur, tubuhnya sahaja direndahkan, tapi hatinya sombong, meninggi diri. Itu contoh amal kita. Yang kita kata, aku dapat ni sebab amal akulah, sebab doa akulah. Dah, bukan. Kita tak payah nak perasan lah. Tak payah nak perasan dah. Sebab amal kita terlalu keji, banyak rosak amal ibadat kita. Sangat tak sempurna ibadat kita.
Dah yang kita dapat ni semata-mata limpah kurniaan Allah, belas kasih sayang Allah, lemah lembut Allah atas diri kita. Yang ketiga, menyebutkan nikmat Allah Ta'ala atasmu pada pekerjaan agama. Mana boleh semayang, boleh puasa, boleh mengaji dan macam-macam lagi. Dan semua tu pertolongan Allah. Allah bagi taufik. Tanpa taufik tak boleh semayang, tak boleh. Yang kata semayang, nak ingat Allah dalam hati pun tak boleh. Nak nyebut Allahu Akbar pun tak boleh. Nak selawat sepatah pun tak mampu kita. Sebab tu mujulah ada semayang 5 waktu yang diwajibkan. Adalah juga salawat. Tu pun asbabnya semayang. Kalau tak semayang, tak ada langsung lah kita ni nak salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan semayang tak salawat tak sah pula. Kena salawat lah juga. Umumnya taufik daripada Allah. Dan duniamu, tengok nikmat Allah Ta'ala atas pekerjaan agama, boleh buat ibadat. Dan nikmat Allah Ta'ala atas diri kita di atas pekerjaan dunia kita, boleh keluar cari nafkah, macam-macam perusahaan kita. Bukankah itu pertolongan Allah? Anugerah Allah. Pada sekarang daripada daripada macam-macam pertolongnya, macam-macam pertolongan Allah Ta'ala. Dan kasih sayangnya Allah Ta'ala daripada ketiadaan jalan istihqaq amal kamu. Makna tak berhak, bukan atas amal kita. Amal kita tak berhak nak mendapat segala nikmat ni, atau pinta kamu akan dia, bukan dengan sebab tu, semata-mata kurnia Allah. Keempatnya, menyebutkan luar rahmat Allah Ta'ala dan mendahulukan ghadabnya, kemurkaannya Allah Ta'ala, dan bahawa ia Allah Tuhan yang Rahman dan Rahim, lagi Ghani, lagi Karim, lagi Rauf bagi segala hamba-Nya yang mukminin. Maka apabila engkau ulang-ulang, makna bila kau selalu ingat-ingatkan dalam hati atas 4 perkara tadi tu, ingatkan nikmat Allah, ingatkan pertolongan Allah, ingatkan belas kasih Allah, lemah lembut Allah atas diri kita ni. Apabila engkau ulang-ulangkan atasnya, yakni banyak mengingatnya atas perkara yang tersebut daripada perkataan itu, maka lumpuh pada hatimu. Pada hatimu khauf, limpah, bukan lumpuh, limpah. Makna bila kau ingatkan benda-benda macam tu selalu dalam hati, insya-Allah akan timbullah di dalam hatimu khauf, makna takut dengan ancaman Allah, dan roja, yakni harap dengan Allah Ta'ala dengan tiap-tiap kelakuan. Tak kira dalam apa keadaan kita, insya-Allah akan senantiasalah ada dalam hati kita sifat khauf dan roja, takut dan harap kepada Allah Ta'ala. Takut tu tujuannya nak menyekat kita daripada terus melakukan dosa. Roja tu, harap tu supaya nak mengelakkan diri kita dari berputus asa untuk terus berusaha memperbaiki ibadah. Kita kena ada lah dua-dua tu. Kalau tak ada dua-dua tu, kita tak boleh nak buat ibadat. Nanti jadi, kalau terlalu takut, membawa kepada putus asa. Kalau terlalu banyak harap dengan tidak ada takut, kita akan berseronok membuat maksiat. Sebab tu kena ada dua-dua. Khauf pun kena ada, rojak pun kena ada. Kalau terlalu takut, kita akan putus asa. Allah tak terima dah. Tapi kalau terlalu banyak harap dengan tak ada takut pula, kita jadi berseronok. Alah, rahmat Allah tu luar. Allah Maha Pengampun. Dalam berjuta-juta, berbilion-bilion manusia ni, orang kafir tu lagi jahat lagi. Aku ni orang mukmin, takkanlah buat dosa sikit-sikit lebih kurang Allah Ta'ala tak boleh nak ampun. Dia jadi macam tu lah. Takkan aku tak semayang, takkan seorang pun Allah Ta'ala tak boleh nak sumbat dalam syurga no. Dia jadi macam tu. Kalau terlalu banyak harap, lepas tu kena seimbang.
takut dan harap tu kena seimbang. Kecuali katanya ulama, bila saat-saat kita dah nak mati dah, saat-saat nak mati dah, tubuh badan kita dah tak berkuasa nak buat maksiat dah, pada waktu tu takut tak ada faedah dah. Pada waktu tu takut dah tak ada faedah. Dah terlantar dah. Takut dah tak ada faedah dah waktu tu. Kerana tak boleh nak menghalau kita beribadah dah pada waktu tu. Dan kita pun dah tak larat nak buat maksiat sebab sakit ni. Nak mati dah. Dah pada saat nak mati ni kena banyak harap dengan banyak harap dengan Allah. Ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah, ampun. Kena banyak harap dengan Allah. Sebab waktu tu takut dah tak guna dah. Waktu sihat ni kena ada takut. Sebab waktu sihat ni kita berseronok nak buat dosa. Dan kena ada harap. Kalau waktu mati tu, waktu dah hujung-hujung nyawa dah nak mati, dah sakit tenat dah tu, kena banyak harap dengan Allah. Harap Allah ampun kita. Kalau Allah ampun, Allah terima kita, Allah Ta'ala terima amal ibadah. Sebab kita nak bangkit ibadat, tak boleh dah tak boleh dah macam waktu kita sihat no. Tak boleh dah nak pergi masjid, nak pergi mengaji, nak pergi semayang, nak pergi qiyamul lail, nak semayang pun semayang cara gitu lah. Dah tak boleh dah. Pada waktu tu kena banyak harap kepada Allah supaya Allah ampunkan segala dosa kita. Ada pun waktu sihat-sihat segar bugar ni jangan banyak harap lah. Kena seimbang, takut dan harap tu kena seimbang. Wallahu waliyyut taufiq bimanni wa fadlihi, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma hadil qudri wa dzakar. Allahumma khallisna mimma ana fihi khalasan jamila wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim.